Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Hari ini untuk subjek asas sains komputer tingkatan 3. Kita dah masuk pada kod arahan. Kita masih lagi dalam tajuk kod arahan. Kita tengok tajuk dalam ni. 4.2 struktur kod arahan, dia ada lagi tajuk-tajuk bawah ni. Klik kat situ. Dalam struktur kod arahan kita akan belajar berkenaan dengan fungsi, function dan prosedur dalam atur cara. Pergunaan pernyataan function, menulis pernyataan function dan prosedur, menulis atur cara yang melibatkan function dan prosedur. Lepas tu menguji atur cara. Dan akhirnya sekali kita akan menghasilkan atur cara yang melibatkan gabungan. So yang ni kamu ada kerja projek lagi 20 markah. Cikgu nak buat individu. Untuk cikgu bagi markah kamu untuk PDP. Bagi kerja projek So lepas belajar tajuk ni kamu akan buat kerja projek lah secara individu. Nanti kita akan buat talimat bagaimana nak buat kerja projek Okey, kita tengok dulu yang pertama. 4.21 fungsi, function dan prosedur dalam atur cara. Ya, fungsi, function dan prosedur dalam atur cara. Kita masih menggunakan atur cara Python Ya, dan kerja projek awak buat dalam atur cara Python. Okey, seterusnya kita tengok apa yang dimasukkan dengan fungsi function. Okey, fungsi function. Dia melaksanakan arahan dan mengembalikan nilai kepada atur cara utama, main program. Dia sama dengan start masalah tadi kan. Kita ada satu masalah. Lepas tu kita pecahkan masalah tersebut. Dia akan jadi start masalah. Di start masalah tu dia ada algoritma dia sendiri untuk dia menyelesaikan masalah kepada masalah yang utama. Jadi sama dengan function. Dia laksanakan arahan dan mengembalikan nilai kepada atur cara utama. Ataupun kita sebut dia sebagai main program. Main program Kebiasaannya function ini kita gunakan dalam atur cara yang melibatkan pengiraan. Yang melibatkan pengiraan. Dan fungsi function ini ni yang tadi ni, mengembalikan nilai. Okay, inilah. Dia gunakan, kebanyakannya digunakan untuk melibatkan atau cara yang melibatkan pengiraan. Okay, tengok contoh. Tengok depan, ada video berkenaan dengan function. Hello everybody and welcome to another Python 3 Basics video. A little bit of text. So you can think of it a lot like why you choose to write and save a program rather than writing out the entire program every time you want to execute it, or on a much smaller scale, why we use variables. So to begin a function, you define the function by using the keyword def, D-E-F, short for define. And this notifies Python of the impending function definition. From there, you're going to type out whatever name you want to refer to your function as. Now, you want to be kind of careful in the name of your function, just like you would want to be careful in the name of your variable. You want to choose something unique and that's not going to conflict with anything else, like time. Now, if you define a function and you called it time, it's going to conflict with the time module should you use it. So you don't want to use time. So for us, we're just going to use example. And after the definition of the function's name, you have the parentheses. And within the parentheses, you have any parameters, if you have any parameters, that is. For now, we're just going to leave those empty, but I will show you guys in some future videos how to use parameters. After the parentheses, you have a colon,
and then you hit enter, and basically everything you type under here is going to be your function block. So as you type code and you hit enter, you've got this is all contained in your function. And then finally when you come over here and start typing more code, that's outside of the function. So this is the function. So that's kind of the idea of Python standards. Whereas other programming languages, generally you're going to have curly braces, and you type within the curly braces and blah blah blah. We use just indent and indent only. So, for example, we're just going to say print basic function, and then we'll actually call or assign a variable. That's going to be 3 plus 9, and we'll even print that variable out when we call this function, and that's basically it. Now, if we go to run this. Okay, boleh buka Python lah. Nota cikgu tengok sebelah. Okay, nota cikgu letak sebelah. Cuba awak type apa yang dia beritahu tu. Macam mana function dia berfungsi ya. New file. Program, you'll find that nothing happens. So we hit run and nothing happens. Now sometimes this like trips people up, and what's happened is we've defined the function, but we've not actually called the function into action. So to do that, you can either type it out, so example, empty parameters, hit enter, and it says basic function 12. Another thing that you can do is literally within your script, you can type out example, and when you go to run it, it will just automatically run, so you don't have to actually type it in yourself. So this is the function basics. In the next video, what we're going to be talking about is untuk function dia ada def. Okay. Nak panggil balik kena ada print z. Z ni pemula ubah. Dan kena panggil dia example lah. Kita panggil balik example bawah tu. Cuba run. Kena save dulu lah. Dapat jawapan dia? 12 Ini contoh bagaimana nak guna function. Kita guna arahan def. Boleh ya? Boleh ya? Boleh buat? Boleh buat tak? Boleh kan? Jadi nak panggil balik tu kena ada example kat bawah ni. Barulah kita boleh panggil balik. Untuk dia paparkan. Okey. So dah jelas bagaimana nak tulis atau cara function. Okey, fungsi prosedur pula. Tadi function ni prosedur Prosedur ini dilaksanakan berulang kali apabila ia diperlukan tanpa pemulangan nilai. Untuk kita buat ulangan. Kena ingat ni. Fungsi untuk apa, prosedur untuk apa. Prosedur kita laksanakan berulang kali apabila ia diperlukan tanpa pemulangan nilai. Melaksanakan arahan yang lebih spesifik. Okay, lebih spesifik. Kod atau cara menjadi lebih pendek dan mudah untuk ditulis. Bila kita guna prosedur, kod atau cara kita akan jadi lebih pendek. Okay. Tengok contoh. Buat poem Okay, cuba tulis. Sama juga dengan prosedur, kita guna def. Atau nanti file ini dalam Google Classroom. Memang buat tu. Buka. New file new file. Namakan file itu prosedur. Bila kita panggil balik poem tu, kalau kita tulis sekali, dia akan panggil sekali. Kalau kita tulis 3 kali, dia akan panggil 3 kali. Itu maksudnya, atau cara kita akan jadi lebih pendek. Itu maksud dia.
Kalau kita buat yang biasa, kita akan kena type 3 kali lah. Jadi panjang atau cari kita. Bila kita guna prosedur, kita panggil je apa yang di print itu, so dia akan jadi lebih pendek atau cara. Boleh jelas maksud yang dimasukkan atau cara menjadi lebih pendek. Okay, cuba tanya ni pula. Bagaimana function dia lebih kepada arah yang lebih khusus. Cuba tanya ni new file lah. Arahan yang lebih khusus menggunakan prosedur. Ingat, function dan prosedur dia kena ada arahan def. DEF. Okey, cuba type. So dah ada 3 file. Jadi function, lepas tu food poem, yang ni food. Namakan dia food. Nanti dia akan minta input what is your favorite food. So yang awak masukkan, yang user masukkan apa makanan yang kegemaran itu dia akan keluarkan. Dekat food. Betul? Kalau awak letak nasi, dia akan keluar nasi. Tu masuk Maggi ke, dia akan keluar Maggi. Betul? Itu maksudnya fungsi prosedur. Dia akan memendekkan atur cara kita. Def. So atur cara kita akan jadi lebih menarik, lebih pendek. Dan dia prosedur dia banyak dapat membuat lebih arahan yang khusus. Arahan yang khusus. Okey, persamaan dan perbezaan antara function dan prosedur. Okey. Satu parameter dia. Boleh ubah yang digunakan oleh sesuatu function ataupun prosedur. Parameter dia sama. Parameter dia ialah pemboleh ubah yang kita gunakan untuk suatu function ataupun prosedur. Yang tadi ni, def. Argument ialah data atau nilai sebenar dalam pemboleh ubah. Tahu argument yang mana? Yang dalam kurungan tu. Okey. Ini persamaan dan perbezaan antara function dan prosedur. Okay, so yang ni kena ingat. Yang ni cikgu nak tanya dalam soalan. Okay, nyatakan persamaan dan perbezaan antara function dan prosedur. Yang ni cikgu nak keluarkan dalam bahagian C. So, ingatlah. Yang ni ingatlah. Okay. Yang ni 5, yang ni kita bagi 10 markah. 10 markah. So yang ni ingat, tengok sendiri, balik kat rumah nantilah nota salin. Nanti cikgu tanya dalam soalan. So habis tajuk ni, kita jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya.